Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, rujukan teras kita dalam tafsir di sini dalam rancangan Lembayu Al-Quran merupakan tafsir Ibn Katsir. Maka bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang keempat, muka surat ke-548. Dan kita menuju ke ayat ke-6 menerusi surah Yusuf, iaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi Nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari tafsir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepada kamu dan kepada keluarga Yaqub, sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu sebelum itu, iaitu Ibrahim dan juga Ishak. Sungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah mengkhabarkan apa yang dikatakan oleh Yaqub kepada puteranya Yusuf, bahawa sebagaimana Tuhanmu telah milihmu dan memperlihatkan kepadamu dalam mimpi bintang-bintang bersama matahari dan bulan yang semuanya sujud kepadamu, demikianlah Tuhan milihmu untuk menjadi seorang Nabi dan mengajarimu tentang tafsir mimpi-mimpi, sebagaimana dikemukakan oleh para a'immat tafsir, Mujahid dan sebagainya. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa sebagaimana asbabun nuzul yang telah kita pelajari, iaitu golongan daripada Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu mereka melihat ketepatan maklumat yang dikemukakan oleh Quran itu sebagaimana yang mereka baca sekilas pandang terdapat dalam Taurat. Dan sebuah riwayat yang lain katakan bahawa pada Sa'id al-Kindi dan sebuah hadis daripada Abdurrahman Sabit daripada Jabir, datang seorang Yahudi kepada Rasulullah SAW dan dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, akhbirni anil kawakib lati ra'aha Yusuf sajidatan lahu, ma asma'uha? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yujibu bi syai'in, thumma nazala alaihi Jibril wa akhbarahu bi asma'iha. Qala faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi faqala hal anta mu'minun in akhbartuka bi asma'iha? Qala na'am. فقال جربان وطارق والديال وذو الكتفين وقابس ووثاب وعمودان والفليق والمصباح والضروح ودو الفرع والضياء والنور. Maka Yahudi itu bila mendengar sebutan Nabi SAW akan nama bintang-bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf AS, Nabi telah pun bertanya kepadanya, kalau aku khabar kepada kau beriman tak? Jawab ya. Maka Nabi memberitahu nama-nama itu seperti yang diberitahu oleh Jibril AS. Jadi inilah kisah yang berkaitan dengan mimpi yang Allah SWT telah berikan kepada Nabi Yusuf seawal usianya 2 tahun atau kurang daripada itu, sebelum umur baligh, tentang satu perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada persoalan-soalan yang timbulkan. Ini style Al-Imam Al-Qurtubi. Bila membawakan satu ayat, maka beliau mengemukakan hukum-hukum fiqh yang terdapat di sebaliknya. Jadi dalam apa yang dikemukakan, kalaulah mimpi itu merupakan satu benda yang benar dan Yusuf pada waktu itu belum lagi dipilih menjadi Rasul, bagaimana pula hukum ini boleh sabit? Hukum ini boleh dipakai. Maka ini merupakan satu pengecualian, satu peristiwa yang mana Nabi Yaqub AS juga merupakan Nabi dan mengetahui bahawa apa yang anaknya itu, Yusuf AS, itu merupakan satu petanda bahawa beliau akan lantik menjadi Nabi seperti ayahnya. Begitu juga bila orang bertanya tentang mimpi ini lagi, nanti kita akan lihat pada waktunya bagaimana mimpi ini disifatkan sebagai satu juzuk daripada kenabian. Maka bagaimana pula orang kafir, orang kazib, mukhalid pun boleh dapat mimpi-mimpi tertentu dan mimpi itu dibenarkan. Macam mimpi yang telah kita pelajari sebelum ini, bagaimana makcik kepada Nabi SAW pada masa itu masih lagi kafirah, iaitu Atikah, yang telah melihat bagaimana peristiwa Badar yang akan berlaku beberapa hari selepas mimpinya itu benar-benar berlaku. Dia telah pun melihat, menyaksikannya dalam tidur sebelum dari berlakunya penyembelihan dan kekalahan memalukan kepada umat Quraisy di Badar. Gitu juga nanti kita akan lihat kisah Raja Mesir ini yang melihat 7 tangkai yang
kering dan 7 tangkai basah dan 7 lembu yang gemuk, dan begitu juga dengan lembu yang kurus. Nanti kita akan lihat perkara ini bagaimana penilaian di sisi penjelasan para ulama'nya. Apakah in kanat ru'ya sadiqah juz'an min nubuwah fa kaifa yakunu al-kafirul kazib wal mukhallit ahlan laha. Ini pun ada persoalan ditimbulkan. Jadi balik kita kepada perkara ini tadi, bahawa begitulah Allah SWT telah menyempurnakan untuk Yusuf AS seawal usia mudanya, bahawa beliau akan mendapat keutamaan, kelebihan yang dijanjikan oleh Allah SWT itu. Jadi kaf di sini setengah ulama menjelaskannya sebagai kaf ta'lil, sebagian menjelaskan dia sebagai tashbih. Ada beza, ada implikasi tertentu bila kita menyebut dia sebagai ta'lil, kerana nanti ta'lil maksudkan supaya. Jadi kaf ini juga boleh diterjemahkan seperti, yang mana satu? Supaya atau seperti. Kalau supaya ni maknanya ta'lil, kerana Allah telah pun memberi kepada Nabi Yusuf ini limpahan kurnia seawal usianya 2 tahun atau kurang daripada itu, menerusi mimpi dan seterusnya. Perjalanan untuk menjadi Nabi direalisasikan berlaku dalam masa yang lama, setengah mengatakan 28 tahun. Nanti kita akan belajar perkataan asyuddahu. Asyud itu maksudnya apa? Setengah daripada pendapat dikemukakan Ibn Tabari mengatakan pelantikannya berlaku pada usia 40 tahun, macam surah Al-Ahqaf ketika menyebut perkataan arba'ina sana. Setengah mengatakan tidak, asyuddahu yang dirujuk itu adalah 18 tahun. Ada mengatakan 33, ada mengatakan bid'un wa salasun, 30. Makna bid'un ni satu angka merujuk pada 3 hingga 9. Nanti kita akan lihat perkara ni. Yang pentingnya di sini kata para ulama menunjukkan bahawa ma yu'khaz min al-ayah an al-alim muqaddam 'ala salih fi bab al-imamah wa annahu afdal. Kata Ibn Arafah dalam tafsirnya yang terkemuka itu, tafsir Imam Ibn Arafah, bahawa di sini menunjukkan kepada kita penggunaan yang Allah bawakan, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith. Makna istiba' kemudian ta'lim. Istiba' ni makna pemilihan. Kemudian ta'lim berarti Allah memberi kepadanya ilmu. Di sini kata para ulama fuqaha macam Ibn Arafah menjelaskan bahawa ilmu adalah syarat muqaddam, adalah syarat asas untuk seseorang menjadi kepimpinan. Dalam salat baik, dalam pentadbiran pun baik. Jadi keilmuan adalah asas, kemudian baru datang kesalihan. Tentulah seseorang yang salih itu sangat utama, tetapi yang lebih penting adalah orang berilmu yang mengetahui. Inna khaira man ista'jaratal qawiyul amin. Sungguhnya yang layak untuk dipilih dalam kepimpinan ini adalah orang yang memiliki kuwah dan juga amanah. Dalam kes berkaitan dengan apa yang dibawakan oleh Allah SWT tentang, sebelum itu kita pelajari dalam surah Al-Baqarah sebagai contohnya, bila Allah SWT mengangkat kepimpinan Nabi Dawud itu, wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul ilma wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Jadi Allah Taala berikan kepada Nabi Dawud itu kepimpinan, Allah berikan kepadanya, iaitu ilmu ni asas untuk diletakkan sebagai satu syarat yang sangat utama. Berdasarkan kepada ayat ini, kata Ibn Arafah menunjukkan bahawa al-alim muqaddam al-salih fi babil imamah, bahawa keilmuan adalah syarat yang lebih penting daripada kesalihan. Kesalihan itu untuk dirimu sendiri, saudara. Tapi keilmuan, kekuatan, integriti yang ada, itu merupakan syarat yang akan meluasi ramai orang, kebaikan yang akan kena pada mereka, akan melibatkan mereka. Maknanya satu kesalihan perkara yang sangat penting, tapi yang lebih utama daripada kesalihan adalah keilmuan. Jadi di sini maksud istiba'. Dan sebelum itu kita telah menggambarkan, menjelaskan, mentafsirkan perkataan ru'yah. Ini peringkat demi peringkat yang dianugerahkan Allah kepada manusia mulia, Nabi yang terpilih, Nabi Yusuf ini. Bermula dengan mimpi, kemudian datang penjelasan daripada ayahandanya, ataupun Allah gambarkan kat sini istiba', iaitu istifa', pemilihannya. Kemudian datang perkataan, iaitu ta'wil ahadith. Allah memberi kepadanya kemampuan untuk mentakwilkan ahadith. Dan telah saya jelaskan kepada tuan-tuan perbezaan antara tafsir dan juga takwil. Takwil dalam konteks ini juga adalah sebahagian daripada tafsir, tapi hakikatnya tafsir itu memiliki satu ground yang lebih konkret nak dibandingkan dengan takwil. Seperti contoh-contoh yang telah kita pelajari di awal dahulu ketika kita menerka sedikit sebanyak berkaitan dengan usul tafsir. Jadi bila disebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf ini, iaitu pemilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah menasihati anak ini, Nabi Yaqub AS menggembirakan, menenangkan hati dengan menyatakan bahawa mimpimu itu adalah benar, walaupun kamu masih lagi anak. Hukum dari sudut anak usia sebelum balik, dari sudut hukum ini berbeza dalam konteks seorang Nabi dengan seorang bashar, seorang manusia biasa. Jadi bila mimpi itu ditafsirkan, difahami oleh Yaqub AS bahawa ia memang bersumber daripada Allah, bukannya dari syaitan. Kita semua belajar dalam bab mimpi ni sebenarnya, tuan-tuan. Mimpi ni bila tanya kepada Imam Malik,
rahmatullah alaihi, Imam Ahli Sunnah ini, tentang boleh tak sesiapa saja mentafsirkan mimpi. Maka jawapan Imam Malik begitu tegas sekali. Atala'abu bin nubuwah. Adakah kamu nak main-main dengan satu bab daripada kenabian? Artinya jangan sewenang-wenangnya seorang itu mentafsirkan mimpi mengikut kehendaknya. Kerana seseorang itu perlu ada kualiti tertentu untuk menjelaskan tentang mimpi. Maka disebut Nabi SAW bahawasanya mimpi itu ibarat satu yang duduk di kaki burung. Maka sesiapa yang mentafsirkannya dengan cara yang betul, waqa', maka ia akan berlaku sebagaimana yang disebutkan itu. Jadi bila mimpi itu menggambarkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, maka ditafsirkan dengan kebaikan. Dan tak semua orang boleh menjelaskannya mengikut kehendak masing-masing, seperti adab yang telah disebut oleh Al-Imam Malik bila ditanyakan demikian. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat, bila Nabi Yaqub menenangkan, mengembirakan puteranya dengan mengatakan bahawa demikianlah Tuhanmu membimbingmu, memilihmu di antara saudara-saudaramu, di antara manusia ramai ini untuk satu tugas yang penting, yang mulia, dan diajar kepada kamu pentafsiran tentang peristiwa-peristiwa. Maka takwil hadis itu disebut dalam tafsir Ibn Jarir Tabari merujuk kepada ilmu dan juga al-hilmu. Al-ilmu wal-hilmu. Ilmu maknanya ilmu yang Allah berikan, sebagaimana Allah mengajar kepada Nabi Adam AS, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ilmu laduni yang merupakan anugerah kurniaan Allah kepada para anbiya yang terpilih di kalangan hamba-hambanya, bukan sewenang-wenangnya diberi kepada seseorang itu. Dan kemudian al-hilmu. Al-hilmu maknanya satu sikap tidak tergesa-gesa, satu sifat kesopanan, satu sikap adab yang menampakkan kematangan dalam berfikir dan tidak terburu-buru. Maka ini semua terkumpul dalam erti al-hilmu, kata Imam Ibn Jarir. Sebab itu antara doa Nabi kita SAW amat kerap baginda berdoa dengannya, seperti kata Sufyan bin Uyainah, iaitu Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Saya baca untuk tuan-tuan. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan, beri kepada aku ni ilmu pengetahuan, kayakan aku dengan tidak minta kepada sesiapa pun melainkan kepadamu sahaja, wahai Tuhan. Berilah aku sifat independent, tak bergantung pada siapa, melainkan ilmu yang kau berikan, wahai Tuhan, yang kau ajar kepadaku. Yang kedua, wazayini bil hilmi, dan ajarlah aku untuk menghiasi diriku dengan sifat al-hilm, sifat kelembutan, kesopanan, sifat beradab, beretika, seorang yang mempunyai sifat integriti dalam diri. Dan mohon kepada Allah juga dalam doa ini. Nabi mengajar kita, Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa, muliakan aku dengan ketakwaan, wa jamilni bil afiyah. Ayat sekali mohon kepada Allah supaya Allah beri pada kita kesihatan, keafiatan. Itu adalah sebahagian daripada maksud ta'wil hadis. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Dan begitulah Tuhanmu menyempurnakan gambaran masa depan yang telah diberikan, walaupun peristiwa itu berlaku puluhan tahun, tuan-tuan, daripada perkara ini berlaku dalam hidup Nabi Yusuf. Setengah mereka mengatakan tempoh waktu sehingga pelantikan seperti Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Maknanya 12 nak pergi ke 40 tahun, 28 tahun berada dalam kesusahan, dalam pembuangan, bahkan dipenjarakan. Ada setengah mengatakan sampai usia Nabi Yusuf pada masa itu sudah 80 tahun. Ada mengatakan di antara 40 hingga 80. Tak dinyatakan. Kerana pendekatan Quran ini adalah mesejnya yang lebih utama. Tarikh ataupun individu yang terlibat itu tidak diberi penekanan, kerana ibrahnya yang penting. Nanti kita akan lihat perkataan ibrah yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam konteks ayatul lisailin. Ini merupakan tanda-tanda bagi mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berlanjut lagi kita akan meneroka perkara ini dalam kuliah akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.